Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subjek Usuluddin tingkatan 1, bab tafsir, pelajaran yang kedua yang bertajuk Ad-dalailu ala wujudillah. Ad-dalailu ala wujudillahi wa wahdaniyatihi wa qudratihi, iaitu membicarakan tentang dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala, keesaannya dan kekuasaannya. Diambil daripada ayat 164 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan daripada langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah mati, sesudah keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mahu memikirkannya. Okey, kita nak tengok berkaitan dengan apa kejadian Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Okey, kita pergi kepada ma'anil kalimat, perkataan seerti ataupun sinonim. Waqtilafil laili wan nahar biwujudi ahadihima wa ghiyabis sani, iaitu dengan adanya salah satu dan hilanglah yang keduanya, iaitu apabila datangnya malam, hilanglah siang, dan sebaliknya apabila siang maka hilanglah malam. Ikhtilafil laili wan nahar, silih berganti siang dan malam. Wa batha farraqa wa nasyara, memisahkan dan menyebarkan. Dabbah jami'ul hayawanat, banyak binatang ataupun semua binatang-binatang, haiwan-haiwan. Wa tasrifir riyah irsaluha ala ahwalil mutaghayyirah, menggerakkan angin mengikut keadaannya yang berubah-ubah. Syarahul ayat ijmalan, huraian ayat secara umum daripada ayat ni. Khalaqallahu as-samawati wa ma fiha minasy-syamsi wal qamari wan nujum. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, termasuklah matahari, bulan dan bintang. Wa khalaqallahu al-laila wan nahar wa ma fiha minan nuri waz zalam. Allah menciptakan siang dan malam yang terdapat padanya cahaya dan kegelapan. Wa khalaqallahu al-ma' fis sahab summa nuzulil matar. Allah menciptakan air di awan, kemudian turunnya hujan. Wa khalaqal hayawanat 'alal ikhtilafi anwa'iha. Allah menciptakan haiwan yang berbagai jenis.
Sababan nuzul, sebab diturunkan ayat 164 ni, nazalat 'alan nabi bil Madinah hainama sa'ala kuffar Quraisyin bi Makkah kaifa yas'un nas wahidan fa anzalallahu al-ayah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, yang mana pada ketika itu orang kafir Quraisy bertanya bagaimana cukup untuk manusia hanya satu Tuhan sahaja. Maka Allah menurunkan ayat ini yang menyatakan bahawa dialah yang mencipta langit dan bumi, siang dan malam, hujan yang turun dan sebagainya. Dia uzkur ad-dalailu ala isbati wujudillahi wa wahdaniyatihi wa qudratihi. Dalil tentang nyatanya kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadhihi ni'ami dalilun qati'un ala azamatillahi wa wahdaniyatihi. Semua nikmat ini merupakan dalil yang nyata keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-samawat, langit. Yang kedua al-ard, bumi. Yang ketiga as-sahab, awan. Itu di antara contoh-contoh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Uzkur ma yu'khazu minal ayat. Pengajaran daripada ayat ini ialah la tasihhul ibadah li ghairillah, tidak sah ibadat melainkan kerana Allah. As-samawati wal ard minal ayatil kauniyah. Langit dan bumi dalil kauni, dalil daripada apa yang dilihat oleh panca indera tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yajibut tafakkuru fil khalqillah, wajib berfikir tentang ciptaan Allah. Okey, apa yang dapat kita simpulkan tentang ayat yang 164 surah Al-Baqarah ni ialah Allah membuktikan daripada ayat ini bahawa Dia adalah pencipta yang agung, ataupun Dia adalah Esa, iaitu satu, dan berkuasa, qudrah, iaitu Dia ada satu sahaja dan Dia boleh menciptakan semua sekali, termasuk malam dan siang. Yang ada dalam makna ayat tadi itu semuanya adalah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.